يا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأسئلة شؤونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم لا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis awal. Satu. Allah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. Apabila terletak jenazah lalu dipikul oleh beberapa lelaki bawa ke kubur, maka jika adalah mayat itu ahli kebajikan, berkatalah ia kepada lelaki yang memikul, kamu dahulukanlah akan daku. Dan jika ahli yang tidak kebajikan, berkatalah ia, hai kecelakaan, kemanakah kamu semua membawa aku? Semua sekali makhluk Allah Ta'ala mendengar akan tempikannya itu, melainkan manusia. Jikalau terdengar kepada manusia, nasaya pengsan mereka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, ini satu gambaran yang amat besar diberi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dua keadaan insan yang berjaya melakukan amal saleh. Sebab kejayaan insan di dunia ialah berjayanya mereka menterjemahkan kehambaan dia kepada Allah. Bila seseorang masuk dunia sampai dia mati, dia berjaya menterjemahkan dirinya hamba Tuhan, maka orang itu berjaya. Bukan lumbukan harta yang banyak, pangkat yang tinggi itu kan, itu kafir pun banyak dapat, coros lagi kaya. Ya. Jadi maknanya kalau dia dapat menterjemahkan kehambaan diri dia kepada Tuhan, itulah insan yang berjaya. Sebab masuk dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan mereka menterjemahkan kehambaan yang bermula daripada makrifat dia kepada Allah, dan seterusnya tunduk dan patuh kepada Tuhan punya sekalian makhluk, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila keadaan begitu, apabila diusung jenazahnya ke kubur, mereka suruh pantas. Ya, dia kata qaddimuni, cepat, jangan lambat-lambat. Sebab tu jangan kita lambatkan pengurusan, ada tunggu sampai 2-3 hari mana dia nak. Dah macam Cina lah ubur.
tak serupa macam orang Islam. Cepat, pantas, dan alhamdulillah sekarang pun dah tengok dah bagus. Malam-malam pun dia ke bumi sekali. Itu baguslah tu. Cepat. Jadi maknanya kalau orang tu orang yang saleh, sebab tidak keluar roh seseorang melainkan telah dibuka tempat duduk mereka di sana. Dia akan nampak. Sudah Ihya pun disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Tidak maknanya keluar roh seseorang melainkan telah ditayangkan tempat duduk mereka di sana. Sama ada tempat yang elok ataupun sebaliknya. Maka kalau di tempat dia nampak Al-Jannah, Masya Allah, memang dia terasa terseksa kalau kita lambatkan dia. Lepas tu pantas urusan tu. Qaddimuni, cepat-cepat. Ya. Wa in kana ghairu salihah, kalau bukan orang saleh, kerja di atas dunia semayang, tidak puasa, tidak kedara harak, macam-macam. Ya, macam-macam maksiat cukup dilonggokkannya. Ya, bila dipikul dia kata aina tazhabuni, dia kata, ke mana kau nak bawa aku ni, dia kata. Sebab dia takut. Ya, sebab dia nampak julangan api neraka azab nak bawa ke mana, dia punya takut, dia bertempik tu. Dia punya suara tu aina tazhabuni, itu kalau dengar suara tu manusia pengsan. Dan mendengar akan suara itu oleh segala makhluk yang lain kecuali manusia dia tak dengar. Kalau dengar, apa kata Rasulullah SAW, la sa'id, dan saya pengsan mereka itu. Adalah kedahsyatannya akhir umur insan yang kita mungkin tak berapa hari lagi. Ya, tapi esok lusa wallahu alam semua menuju ke arah ya makna pengakhiran umur kita. Jadi gambaran bagi insan supaya kita bersiap siaga memohon pertolongan kepada Allah, itu yang paling besar. Tanpa pertolongan Allah Ta'ala, siapa insan yang kerdil. Minta supaya Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala beri bantuan kepada kita dalam semua keadaan supaya tetap qalbi kita dengan dia. Waqala Nabi SAW, iza ghusidal amr ila ghairi ahlih fantaziri sa'ah. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Hadis ini tajuk dia berbeza-beza sebab dia tak mengikut tajuk, dia mengikut susunan huruf. Ya, dia guna alif, hamzah, pangkal semua, iza. Kemudian dia masuk ba pula. Jadi oleh kerana itu tajuk dia berbeza-beza. Tadi tajuk cerita ya mana jenazah diusung ke kubur. Di sini pula tajuk cerita meletakkan jawatan kepada orang yang bukan ahli dia. Ya, iza wusidal amr, apabila dijawatkan, diletakkan jawatan pekerjaan, satu jawatan kepada yang bukan ahli jawatannya, ya ialah tanda kiamat sudah hampir. Mana tunggulah. Ya, dia kata fantaziri sa'ah, kau nanti sajalah kiamat akan berlaku, kata Rasulullah. Maksudnya menyusuli akhir zaman kiamat, mana kerosakan akhlak itu berlaku begitu teruk sampai mereka menanti pemimpin pun tak kena tempat dia. Orang yang tidak layak diberikan memikul jawatan yang tidak sepatutnya mereka pikul. Anda begitulah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza wuqi'a fir rajul wa anta fil mala'in fakun lirrajul nasiran wa liqaumi zajiran wa qum anhum. Apabila jatuh kecelakaan pada seorang di tempat ramai, ya, jatuh pada orang ramai tadi, benda tak elok, walhal engkau bersama-sama di situ, maka hendaklah engkau tolong akan orang yang kena cela itu. Ya, orang yang kena cela tadi adalah hayat ramai. Iza wuqi'a fir rajul, mana apabila jatuh kecelakaan pada seorang di tempat itu, dijatuhkan pada lelaki tadi, makna dijatuhkan apa? Kecelakaan, orang kata dia orang kutuk dia misalnya kan, dalam orang ramai, dia tu orang yang baik, maka hendaklah engkau tolong dia. Kita kena tolong dia. Kawan-kawan kita suruh dia stop, jadi-jadilah, janganlah bergaduh kan, itu maknanya. Maka hendaklah engkau tolong akan orang yang kena cela itu, dan bagi pihak yang mencela, terpaksa engkau ubutkan dan pindahkan engkau dari tempat itu. Ya, maknanya bagi orang yang mencela tadi, kita ubut dia. Lil qaumi zajir, apa? Jangan buat ini, murka Allah Ta'ala yang kamu dapat nanti. Kan? Itu maksud tu. Kurang-kurang begitu. Ya, jangan buat tak elok itu. Murka kamu akan Allah Ta'ala akan murka. Dan murka Tuhan tak dicapai boleh tanggung. Ya, esok dia benam dalam neraka Jahannam, tak ada faedah. Maknanya jangan buat benda itu.
Kemudian wakum anhum, berada je lah yang duduk tempat tu. Itu cara yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa? Kita naklah menyelesaikan masalah yang berlaku. Ya, jangan kita biar begitu, tak. Bahawa kan kita naklah apa? Menolong saudara-saudara kita yang terinyanya. Hatta dalam keadaan mereka tu diperli dan sebagainya oleh orang ramai dengan menjatuhkan air muka dan sebagainya. Maksudnya maksudnya bertolong-tolong nasihat sesama Islam, itu maksudnya. Dan bagi orang yang mengatakan tadi, kita suruh dia hentikan pun tolong dia juga. Mana kita tolong, jangan dia melanjutkan kerja-kerja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu iza aradallahu bil amri khaira ja'ala lahu wazira sirki in nasiya zakkarahu wa in zakara a'anah. Wa iza aradallahu bihi ghaira zalik ja'ala lahu wazira su'in in nasya lam yuzakkirhu wa in zakara lam yu'inhu. Apabila dikehendaki Allah Ta'ala jadi kebajikan dengan seorang raja, mana seorang pemimpin, seorang raja yang Tuhan letakkan dia memikul amanah, ya, maka bila Allah Ta'ala kehendaki dia jadi baik, dijadikan baginya menteri-menteri yang teguh setia dengan dia. Maknanya menteri-menteri itu semua menteri yang ada akhlak, yang beramal dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebaliknya. Jadi pimpinan dia akan jadi cantik. Yang mana lupa diperingatkan. Ya, kalau pemimpin itu terlupa, orang bawah teringat. Itu yang terbaik. Sebab agama itu diberi pecah tu. Ad-dinu nasihat. Ya, agama itu nasihat menasihati. Sebab tu masih ada penasihat-penasihat agung pun dia ada penasihat, kan? Sebab agung bukan maksum, dia makan kita juga, makhluk Allah Ta'ala. Semua yang akan dilambak di padang mahsyar serupa dan atas dunia dia nama dia akan berbeza pelik, akhirat sama. Semua akan menghadap ke mahkamah qadi Rabbul Jalil di akhirat. Dalam keadaan yang sangat mengerikan kalau sekiranya amalan di dunia dia tidak elok. Jadi oleh kerana itu, terlupa tu biasalah. Siapa sekali, ya, kecuali orang yang dapat kawalan rapi dari antara Nabi dan Rasul sahaja. Ya, ulama pun kadang dia tersilap, wali pun kadang dia ada tersilap. Kesilapan tu biasa. An-nas la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia sedang menama manusia, dia tak sunyi daripada tersilap dan tersilap dan terlupa dan sebagainya. Oleh itu beringat itu disuruh maknanya. Jadi kalau sekiranya pemimpin itu orang yang baik, maka raja itu yang baik, maka apa? Akan jadikan wazir, menteri-menteri orang kanan dia semua tu orang yang baik, yang selalu memberikan peringatan kepada dia. Teman. Yang mana lupa diperingat, yang mana ingat dibantu oleh menterinya. Ya. Sebab tu ucapan dasar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika dia menjawat jawatan khalifah. Apa yang dia katakan? Ya ayuhan nas inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum fa in ata'ullah fa'inu wa in asaituhu faqawlu ma tarakal qaumul jihad illa daraballahu bizil ila akhir. Wahai manusia, aku dilantik menjadi pemimpin di kalangan kamu. Itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup-hidup lagi. Ya, aku menjadi pemimpin di kalangan kamu. Walastu bi khairikum, aku bukanlah orang yang terbaik di kalangan kamu. Itulah tawaduknya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dah dapat jaminan syurga. Apa ucapan dia? Aku bukan orang terbaik di kalangan kamu. Sekiranya aku taat akan Allah, fa'inuni, pakat bantu-bantulah aku. Ini dah dia. Ya, pakat bantu-bantu. Sekiranya aku tersilap, maka perbetulkanlah aku. Ya. Kalau Sayyidina Umar lagi dahsyat tadi. Sayyidina Umar kata perbetulkan, bangun seorang di keluar pedang dia. Ya Umar, kalau engkau menyimpang dari jalan Allah, aku betul kau dengan pedang aku. Itu Sayyidina Umar tadi. Rakyat biasa tu angkat pedang tunjuk kat Sayyidina Umar. Ni Umar, kalau engkau menyimpang, aku lurus kau dengan pedang aku ni. Apa kata Sayyidina Umar? Alhamdulillah, masih ada orang yang sanggup membetulkan Umar dengan pedang ni. Kalau kita macam, kalau betul-betul air CEO tu, ini mengancam keselamatan negara. Sumbat dalam, betul-betul kan. Setengah-setengah negara macam itulah. Sayyidina Umar apa? Sayyidina Umar kata, Alhamdulillah,
Masih ada orang yang sanggup membetulkan Umar dengan pedangnya. Ya, itu ikhlas Sayyidina Umar. Mana nak cari ni? Tak jumpa ni, pada kiamat tak jumpa. Sebab di mereka ni al-mubashirin bil jannah. Orang ni jamin syurga hidup-hidup oleh Rasulullah SAW. Dan jalan-jalan orang ya. Sebab Sayyidina Umar al-syaitan yakhifan. Syaitan sangat gerun Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kalau berjalan, lorong tu syaitan tak berani lalu. Kita kalau lalu bergederu dikejar. Ya, depan belakang dikejar gitu. Sayyidina Umar punya hebat, dia lalu tu syaitan pun tak berani lalu lorong tu. Itu ketegasan Sayyidina Umar radhiyallahu. Masing-masing sahabat ada punya kelebihan-kelebihan. Ya, Sayyidina Abu Bakar dia lembut, Sayyidina Umar pula dia tegas. Tapi semua kena pada tempat dia lah. Jadi maknanya menteri-menteri itu memberi nasihat, ya, yang mana ingin dibantu oleh menterinya, dan sebaliknya apabila dikendaki oleh Allah Ta'ala tidak jadi kebajikan bagi pemimpin itu, dijadikannya bagi seorang raja itu menteri yang tidak bersenonoh, perangai tak senonoh, ya, dia pula tukar rosakkan lagi, beri pandangan yang tak elok pada pemimpin dan sebagainya. Itu Rasulullah sebutkan di sini mana dua keadaan. Yang mana terlupa oleh raja tidak diingatkan, yang mana tak terlupa tidak dibantu. Jadi maknanya dia tidak membantu, tu hasilnya. Jadi hasilnya menteri-menteri apa semua jadi orang kanan semua tu, dia ada kewajipan sama-sama membina kebaikan untuk maslahah makna rakyat dan umat. Sebab semua tu akan kena soal, semua kena. Kita kena, semua tak ada orang pun kena lepas. Lagi besar amanah ni, lagi besar persoalan di yaumil mahsyar tu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ma'a jama'a wasyaba' fala yarfa' yadahu hatta yarfa'al qaum fa innahu yukhjilu jalisah." Ini tajuk lain tak? Ya, ini tajuk makan London. Jadi saya faham macam tajuk aja sebab ikut urut, ya, urut perangkat dengan hamzah pangkal dia. Idza akala ahadukum, apabila makan seorang kamu dengan jamaah. Ya, kita makan dalam satu hidangan, sama ada pinggan masing-masing atau dalam talam tu tak kira lah. Ya, dan makan jemaah tu makan yang sangat diberkati. Ya, dan benar terasa suri rumah tangga. Ya, kalau orang perempuan tanya, kalau anak semua makan sekali arung dia senang. Kalau makan goncit-goncit ikan tak cukup. Betul, dia lahirkan seekor. Padahal kalau makan sekali arung ni kilo cukup. Ya, kalau makan dia main seorang-seorang 2 kilo tak cukup. Dia tarik seorang-seorang. Ada makan berjemaah ada keberkatan. Jadi cara adab berjemaah bila makan, maka jangan ia angkat akan tangan. Mana jangan berhenti sehingga berangkat tangan oleh jemaah. Dia makan dia dah kenyang aja kan. Jangan apa? Ambil piringan sangat cakap kuat pula, kawan pun nak sedap makan. Jadi terasa hati. Lagi teruk pula dia ambil basuh tangan dia ulah kawan. Sana dia. Kawan dia terasa kan, kawan dengan sedap nak makan. Jangan kacau. Pahala dapat tu. Sebab kaedah kita secara umum, idkhalu syurur fil qalbi mu'min ibaratun, memasukkan kegembiraan dalam hati siapa? Hati orang yang beriman. Itu mutiara besar dia. Yang bila orang tu ada iman, kita gembirakan dia, boleh pahala. Ya, sebab iman tu adalah satu benda yang sangat-sangat tinggi nilaian di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita masukkan kegembiraan dalam hati orang beriman, itu besar pahala dia. Yang sini dia seronok kan, dia nak makan lagi. Ya, kita dah sudah ni, kita layan pelan-pelan. Tak apalah. Ini diulu kan, ni basuh tangan. Ni sangat ni. Kawan tu terasa kan, nak makan diulu lagi. Ya, atau kelebihan maknanya cara tengok Islam ni cantik, sampai makan je ni pun dia ajar. Nak masuk tandas pun dia ajar, semua ada. Mana tak ada satu perkara yang terlepas daripada ajaran Islam, lengkap teman. Jadi apabila makan seorang kamu dengan jamaah, makan ramai-ramai, dia pun sudah kenyang, maka jangan diangkat akan tangannya. Mana kita makan sikit-sikit layan kawan tu, ya, sehingga berangkat tangan oleh jamaah. Kerana demikian itu membawa kepada memalukan sekedudukan. Ni malu tadi. Dia tinggal seorang makan. Lepas tu kita orang bakar-bakar basuh tangan tinggal seorang ni. Jadi nak makan juga semua malu. Kita layan dia. Itu di antara pergaulan, ya, dalam Islam. Kalau di India lagi pula, dia orang punya layan ni. Lagi kita pinggan tak balik, dia bubur gitu. Sampai kita tak nak, dia bubur lagi. Kecuali kita ambil pinggan, kelingkupnya, baru dia oh. Mana dia punya layanan tu dahsyat kan. Seronok dia orang. Ini orang tengah makan, dia tanya, tengok sedap.
nasi ada lagi ke dia? Dia tanya pula, kawan nak minta pun malu. Rumah dah habis dia kan. Jadi terasa hati kawan. Maksudnya apa? Elokkan adab pergaulan sesama Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hajjar rajul bimalin haramin faqala labbaik, qala lahu azza wa jalla la labbaik wa la sa'daik." Allah. Apabila membuat kerja haji oleh seorang dengan harta yang haram, ya, dia buat harta tu macam-macam lah, sumber tak elok, riba ke rasuah ke macam-macam, ya, tapi dia pergi haji, maka dia pun berkatalah labbaik Allahumma labbaik, ya, dia talbiyah, aku junjung titah semua suruhan engkau ya Allah. Ketika itu Allah Ta'ala jawab apa? La labbaik wa la sa'daik, tak ada labbaik, tak ada sa'daik untuk engkau. Maknanya mana tidak diterima haji kamu, ya. Terbaik tadi. Pada zaman si Abdullah Ibnu Mubarak, seorang ulama besar, wali besar, seorang ulama hadis, karamat dia pun banyak, ya, ulama hadis besar tu, Sultan Muhaddisin. Zaman dia pergi haji, zaman dia tengah hebat ni. Tahun tu dia mimpi kerja ketika pergi haji. Hari tahun ini yang diterima haji tak sampai 20 orang. Ya, sebegitu ramai berderu-deru orang begitu, tak sampai 20 orang haji yang diterima. Yang lain semua ditolak kan. Dan mengikut ulama mengatakan batu yang kita lontar tu, sebab tu dalam hukum fiqh kita makruh. Kita ambil batu mustakmal. Batu yang lontar tu jatuh, kita pungut situ, makruh. Sebab batu tu batu reject punya. Sebab kalau diterima, batu tu akan diangkat. Tiba-tiba yang dia tolak, berdosa datang. Oh, kami banyak batu. Allah, kalau ikut kaedah tu pun batu dia tak diterima, mana haji ditolak. Ya, sebab tu dalam di akhir zaman, dalam hadis yang lain, akhir zaman manusia pergi haji itu 3 golongan. Satu yang kaya raya, dia pergi haji dan melancong. Golongan pertengahan pergi haji berniaga, sebab sana buka barang apa berlaku kan. Ya, sebulan dia niaga tu, setahun boleh makan untung. Baru orang datang rumah ada duit, dibuka niaga. Oh, kan. Dia tengok pergi 3 beg, balik 6 beg beranak. Bukan dia pergi, wow, dia kata tak boleh cari kuning tak sah. 3. Yang ketiga, yang fakir miskin, dia pergi haji. Ketiga itu apa? Kata Rasulullah SAW, meminta-minta, ya. Jadi minta je, tak ada yang lagi je kan. Orang dengan ramai kan, pergi. Jadi maknanya apa? Nak ceritakan di akhir zaman tu ibadat haji tu mengerikan. Ya, mengerikan tuan-tuan. Yang kaya bukan main lagi, siap batu lontar hantar kat hotel. Ya, macam gaji besar. Oh, macam-macam cerita lah tuan-tuan ni. Sebab kalau pergi haji elok macam orang Yaman pergi haji elok. Ash'as Al-Bar, walaupun dia jutawan, banyak cerita, toke besar tu, jutawan. Dia pergi haji sengaja dia tidur ke tepi masjid macam orang miskin. Baju kosok masai. Sebab dalam Quran pun ceritakan tak ni. Mana mereka menzahirkan kefakiran, kehinaan dia dengan bukan nak seronok-seronok tak. Ya? Pergi macam tu lebih baiklah. Waqala Nabi SAW, mana hadis, ia haji seorang tu tidak berpahala sekalipun ia sah. Kalau secara rukun dia sah lah, tapi tidak ada nilai yang Tuhan jawab, la labbaik wala sa'daik. Takut dia dan Allah. Waqala Nabi SAW, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Artinya uzkuru, sebut oleh sekalian kamu mahasina mautakum, kebaikan mayat kamu. Dia orang yang mati itu kita cerita yang baik je lah. Dia ni duduk alhamdulillah, masa duduk terus orang yang baik. Ya, kerja ibadat dan sebagainya. Jauhkan daripada menyebut segala kejahatan. Jahat manusia mana yang tak ada kejahatan, kesilapan manusia mana yang tak ada kesilapan. Jadi jangan sebutlah yang tak elok, jangan sebut. Kita sebut yang elok. Itu cara adab dia mana, ya. Sehingga orang mati pun kalau kita tanya, apa cerita kamu? Khair, baik kan. Apa kamu saksikan di mayat? Kita kata apa? Baik. Ada orang kata wallahu a'lam. Beranjat orang dalam masjid kan. Ya, orang kata baik, dia kata wallahu a'lam. Habis kata kenapa kata wallahu a'lam? Kita tengok mayat pun datang, main Jumaat pun datang. Ya, aku kata baik kan, dia bohong pula kan dalam masjid ni. Jadi anak terpaksa lah kata wallahu a'lam. Sebenarnya kalam tu kena faham.
Dari ilmu balaghah dia panggil kalam tu panggil apa? Khabariyah, lafzan, insya'iyah, maknan. Kalam tu kalam khabari. Apa makna khabar? Menceritakan. Cerita apa kamu saksi? Baik. Mana kita baik tu kalam tu mengkhabarkan. Tapi maksud dia apa? Maksud dia bukan khabar. Maksud itu ialah insya' doa. Jadi bila kata apa kamu saksi mayat, doa baik. Maksud dia apa? Maksud dia doa. Ya Allah, engkau jadikanlah mudah-mudahan mayat ini mendapat kebaikan. Mana kalau dia silap, kau ampunkanlah. Kalau dia orang baik, engkau angkatkan martabat dia. Itu maksud dia. Ini dia jerit, Wallahualam. Terkejut habis orang dengar kan. Sedap ke hujan. Aku cakap bohong, dosa pula dalam masjid kan. Qala Nabi SAW, azibu ta'amakum bizikrillahi wassalah wa la tanamu alaihi fataksu qulubukum. Allah. Azibu ta'amakum bizikrillahi wassalah. Mana hadamkan makanan. Kita lupa makan tadi kan. Nikmat Tuhan kita dah makan, minum dan sebagainya, maka hadamkan dengan apa tu? Pergi jogging kan? Tak. Hadamkan dengan zikir ataupun dengan sembahyang. Itu elok ni. Lepas sembahyang, lepas makan dia bangun sembahyang sunat dan sebagainya. Itu bagus. Jadi proses tu zahir menghadam. Yang sebenar lagi besar kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Dan dia kata jangan kamu tidur lepas makan. Wala tanamu alaihi. Lepas makan jangan tidur kan? Kalau kita makan, boom, tidur kan, patak suwa qulubukum, hati kamu akan jadi keras. Ya, itu adab-adab yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makan tu kita apa? Lepas makan tu banyak ada zikir, baca Quran, selawat, atau duduk tu duduk kalau zikir kan. Ni kalau lepas makan duduk kursi malam, zikirlah. Ni kursi malam, tuan pun malas. Ya, lepas makan apa kat jari dia. Ya, berdengung ni kan, dia kata selap lepas masak asam ni. Ya, dia bergedut lagi. Jadi maknanya disuruh oleh baginda Islam di mana keadaan pun zikrullah kena ada. Lebih lagi kita dapat nikmat kan. Jadi suruh kita hadamkan makanan tu dengan zikrullah ataupun sembahyang. Kerana sembahyang itu sebagai riyadhah telah pun difardukan atas kita. Apakah perubatan dunia ditengok sembahyang tu kata ni satu upacara yang sangat cantik. Ya, sebab kebanyakan ada dia orang meninggal tu sebab darah tak sampai kepala, oksigen tak sampai kepala. Jadi secara sembahyang tu dia tengok cantik betul. Bila ada rokok tunduk, darah tu berjalan lancar. Itu segi zahir. Ya. Dah cukup elok. Dalam lagi lah. Tapi dalam kita jaga betul lah. Biar betul-betul sembahyang sungguh. Kontak kalbi dia dengan Allah. Jadi cantik. Iaitu mana kelebihan as-salah tu semua. Maksud disuruh kita hadamkan makanan tadi dengan mengingati dan besarkan Allah Ta'ala dan mensyukuri nikmat yang telah makna dapat dikecapi tadi. Habis. Waqalan sana arba' da'awatin la turaddu. Da'watul haj iza yarji, wa da'watul ghazi hatta yasluh, wa da'watul marid hatta yabra'a, wa da'watul akhi li akhihi bi zahril ghaib, wa asrahu haula'i da'awati ijabatan da'watul akhi li akhi bi zahril ghaib. Empat doa ni tidak ditolak oleh Allah Ta'ala, bahkan diterima. Yang pertama, doa orang yang mengerjakan haji hatta balik. Mana sepanjang pergi haji itu banyak dalam doa. Ya, doa itu diangkat. Yang kedua, doa orang yang berperang ketika dia berperang dengan musuh, ya, ketika kita banyakkan berdoa. Dan ketiga, doa orang yang sakit sehingga sembuh. Masa dia sakit tu dia doa banyak. Kalau kita ziarah sakit suruh dia doa gitu. Kita doakan dia jugalah, sama-sama doa. Sebab doa dia mustajab. Dan keempat, doa bagi saudara di waktu ghaib, saudara yang saudara tidak mengetahui, ia berdoakan. Tetapi doa yang akhir, yang keempat ini tersangat bersegera, ya, ijabahnya. Mana tuan sini? Mana doa bizarri ghaib. Kita doakan seorang, dia sendiri tak tahu yang kita doakan. Itu maksudnya. Kita tembak daripada dalam. Yang ini kena pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah berdoa secara maknanya tidak diketahui, minta Allah jadikan dua Umar. Maka Sayyidina Umar dapat doa, dia pun masuk Islam dan jadi sahabat yang hebat, maknanya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena satu lagi man kunna fihi kana munafikan khalisan, wa man kana fihi khaslatan minhunna kana fihi khaslatan minan nifaqi hatta yada'ha.
iza haddasa kadzab, wa iza wa'ada akhlaf, wa iza ahada ghadar, wa iza khasama fajar. Rawahu Syaikhan, Bukhari, Muslim. Al-Ikhwan, 4 perkara ini siapa-siapa yang ada terhimpun padanya sama sekali, sebenar-benarlah ia munafik. Munafik itu orang yang bersifat dengan nifak. Nifak itu sifat, maka orang yang bersifat dengan nifak dipanggil munafik. Kalau ramai dipanggil munafikin. Islam itu sifat dia. Orang yang bersifat dengan Islam atau dipanggil muslim. Ya, iman itu sifat dia. Orang bersifat dengan iman dipanggil mukmin. Tempat letak-letak dia. Maka munafiknya ada 2. Satu dia panggil nifak amali, satu lagi nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqad atau habis dia zahirkan izharul iman wa idmar kufrah. Dia menzahirkan iman dia tapi dalam hati dia kufur dengan Tuhan. Tekong dia besar jauh kan. Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman Rasulullah SAW. Dia punya berlakon, dia semayang belakang Nabi, serban melengit, jubah melengit. Rupanya apa? Dia merancang jahat untuk menjahanamkan Islam. Ya, itu banyak cerita dia lah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Abdullah bin Salam itu hebat. Dia tengok je Quran tu, dia beriman. Sebab dia pakar bahasa. Ya, satu lagi dia panggil nifak amali. Nifak amali ni dia tak batal iman. Dan kebanyakan kita terkena ni. Maknanya apa? Kita menjalani hidup tidak secara yang Tuhan kehendak. Sebab kita dah berjanji nak ikut, tiba-tiba kita menyalahi banyak. Buat benda yang tak elok dan sebagainya. Itu nifak amal. Maka pembersihan di sini disebut 4 perkara dia. Di sini dia sebutkan berapa? Ada beberapa perkara di sini. Tengok. Jadi sebenarnya kalau 3-3 ni ada, 4 perkara ni ada, itu memang dia panggil tamam ni. Dan siapa yang ada padanya sebahagian, 1 ke 2 perkara ada padanya sebahagian daripada nifak, hatta ditinggalkan sehingga dibersihkan lah. Alamat munafik pertama apabila bercerita bohong. Elakkan sekali. Jangan selitkan pembohongan. Kalau dah biasa dia seronok. Kalau tak bohong macam tak selap. Itu jangan elak tu. Jangan kita berbohong walau apa keadaan. Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, ketua atau dipanggil memimpin tarekat Qadiriyah, di antara dia punya manaqib hebat tentang ibu dia, pesan ketika lepas dia pergi belajar kan, jangan sekali-kali bercakap dusta. Ya. Jadi ketika tu pukul 4 tahan di tengah jalan kan. Pukul 4 tahan di tengah jalan nak rampas kan. Ya, dia kata ada bawa duit. Ada. Kat mana? Sini. Jadi pukul 4 tu betul peranjat. Lama ni aku pukul 4 tak ada orang mengaku. Bawa duit tak ada, semua tu tak ada. Yang ni budak ni kata, ada, siap tunjuk kat mana? Sini. Dia kata, apa pasal kau jadi macam ni? Dia kata, ibuku berpesan, jangan sekali-kali berdusta. Masya Allah. Dia terpukul hati pukul 4. Akhir pukul 4 tu tobat. Jadi orang baik. Ya? Itu kesan dia sedih. Dia tak cakap bohong. Terberat oleh macam-macam dia punya khususiyah dia, khasais dia. Apabila bercerita, elakkan daripada pembohongan. Dan apabila berjanji, elakkan memungkiri janji. Berjanji tapi tak ditepati. Itu semua sifat-sifat yang mengotorkan perjalanan hidup dia. Dan apabila janji setia dibatalkan, ya, maknanya bila dia berjanji selalu maknanya dia mungkir. Dan apabila bertengkar, mengerasi. Kalau bercakap dia yang nak menang kan. Naik suara, wah, hujak lagi dia naik suara dia. Orang Malalayan. Dia ingat dia dah menang, rupanya orang Malalayan. Ya, jangan layan macam ni. Dan sifat ni jangan dibubuh. Ya, pada seseorang menyebabkan kalbi dia akan cedera. Bahawa yang penting nak jaga kalbi. Kalbi ni mutiara besar. Dia boleh menangkap makrifat dengan Tuhan. Bila-bila benda kita buat dia jejas dalam akan jadi gelap. Dan bila gelap dalam dia keras, dia tak boleh nak pergi hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu di antara sifat dia. Kalau bercakap dia nak menang. Sebab apa ni? Sebab dalam kalbi dia ada makhlukun. Sebab nak sampai ke Tuhan kena farrik qalbak minal ayat. Kosongkan batin hati daripada makhluk. Jadi kita akan pancarkan nur makrifat dan sebagainya. Ini semua dengan sifat-sifat yang wajib bagi kita atas pesanan baginda SAW membersihkan supaya kalbi kita cantik, bersih dan bersedia menerima pancaran nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian arba' min kunna fihi ila akhir hadis. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna khairal qur'an anta. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa Allahumma ighfir warham ummatan sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa dimaklumkan bahawa Cik Wan emak kepada Cik Mola Padang Jambu telah kembali ke dalam rumah pada jam 8:02 malam tadi di Hospital Melaka. InsyaAllah jenazah akan diuruskan di rumah arwah di Padang Jambu pada jam 10 pagi. Jenazah akan disolatkan di surau Padang Jambu jam 11 pagi. InsyaAllah kepada jemaah yang mengenali arwah ataupun anak-anak arwah dijemput untuk ke surau Padang Jambu untuk meramaikan salat jenazah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Ya, okay.